Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ucapan terima kasih. Saya sebagai moderator hari ini, Nur Hizam bin Haji Selamat, mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada MPC, Ketua Pengarah MPC Datuk Latif bin Haji Suman, Cik Rosmi, Puan Suzana dan juga kepada semua kaki katangan MPC serta para peserta yang dihormati. So untuk webinar kita ketiga pada hari ini, saya akan terangkan sedikit secara ringkas berkaitan dengan latar belakang speaker kita pada hari ini. Speaker kita Dr. Adli Ramli, beliau merupakan pengarah syarikat EFR Certification Sdn Bhd dan juga fellow untuk Industrial Engineering Operation Management. Beliau sangat aktif sebagai seorang perunding, penilai, juru audit untuk pelbagai sistem termasuklah ke pengurusan kecemerlangan perniagaan, juru audit IATF 16949, juru audit quality ISO 9001, juru audit alam sekitar ISO 14001 dan juga juru audit sistem pengurusan keselamatan kesihatan pekerjaan ISO 45001. Antara anugerah yang pernah diterima oleh beliau adalah seperti IEOM Distinguished Industry Awards, IEOM Industry Solution Awards, Productivity Specialist, Productivity Champion. Dan beliau juga, Dr. Adli juga sering berkongsi teknik sistem penambahbaikan melalui sebuah buku bertajuk Sistem Pengurusan Kecemerlangan Operasi, Keperluan, Panduan dan Kriteria Penilaian. Pengalaman beliau adalah dalam bidang otomotif, di mana bidang ini memfokuskan kepada keberkesanan dan kecekapan operasi melalui kaedah yang berinovasi. So, webinar kita adalah sambungan daripada webinar kedua yang minggu lepas. So, malam ini, sesi kali ini kita akan bercerita tentang mengenal pasti serta memilih projek-projek Kaizen. Kecemerlangan operasi adalah satu budaya dan pemikiran penambahbaikan yang berterusan dalam sebuah organisasi. Oleh itu, syarikat perlu sentiasa menjalankan projek Kaizen untuk kekal produktif dan juga kompetitif. Bagi perkongsian pada hari ini, program kita bertajuk Operational Excellence Kaizen Project Approach. Bagi perbincangan kita pada hari ini, Dr. Adli akan berkongsi dengan kita tentang tajuk Project Approach bagi memilih projek-projek Kaizen. So, ia merangkumi pelaporan dan juga penilaian projek, pembangunan pendekatan. So, dalam discussion kita pada hari ini, kita akan berkongsi tentang teknik-teknik, DMAC, Trade, PDCA dan seterusnya lah. Selain itu juga akan menerangkan konsep-konsep mudah berkaitan dengan A3 dan juga pelbagai. Jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan untuk pematangan ke kertas kepada Dr. Adli Fadil Ramli. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cik Hizam. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama dalam webinar ni. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih yang teramat kepada MPC kerana beri kami platform untuk menjalankan webinar ni. Dan alhamdulillah ini adalah webinar siri yang terakhir, iaitu siri yang ketiga, iaitu berkaitan dengan approach ataupun cara-cara untuk nak menjalankan program-program Kaizen di organisasi. Jadi saya nak ambil peluang ni untuk kita ulang balik ataupun recap baliklah siri-siri webinar yang sebelum ni yang kita jalankan. Okey, jadi insyaAllah kita akan mulakan dengan webinar. Saya recap baliklah webinar kita yang pertama. InsyaAllah saya sebenarnya dalam siri-siri webinar yang dijalankan pada hari ini adalah berdasarkan buku lah yang saya kongsikan, iaitu buku ni
Operational Excellence. Okay, so buku ni semuanya ada lebih kurang 6 chapter. Di mana dalam chapter kita yang hari inilah kita akan cover dalam chapter yang kelima. Chapter yang kelima ni adalah untuk project approach. Okay, jadi insyaAllah untuk yang dah dengar siri-siri yang awal, okay, terima kasih kerana join webinar, free webinar ni. Dan juga MPC pun dah menyediakan platform ni, jadi sama-samalah kita join ni. Kalau yang tak dapat join pun tak apa, kita ada rakaman. Kita ada rakaman ni, boleh request daripada MPC, okay, ataupun daripada YouTube sendiri. Dalam YouTube pun ada webinar sebelum ni. Okey, dalam YouTube ada okey. Ada yang upload. Yang hari ni mungkin kena tunggu esok, insyaAllah baru kita upload. Okey, jadi untuk webinar sebenarnya kita ada 4 siri. Semuanya ada 4 siri. Okey, iaitu walaupun yang ni dipanggil siri yang ketiga, tetapi sebelum ada siri yang pertama, okey, sebenarnya kita ada webinar pengenalan. Webinar pengenalan ni adalah Operational Management System Adoptive Initiative yang dijalankan pada bulan puasa dulu. 18 Mei 2020, iaitu pada 2 hingga 3 petang. Dalam webinar ni kita sharekan tentang struktur macam mana nak membentuk satu pembudayaan penambahbaikan di dalam organisasi. Jadi ada juga di YouTube, so yang mana tertinggal boleh go back untuk dengar rakaman ni. Okay, yang ni kita akan fokuskan sebenarnya dalam webinar ni adalah berkaitan dengan House of Improvement, rumah untuk nak buat improvement. Okey, jadi untuk ni webinar pengenalan lah. Jadi selepas webinar yang pengenalan ni, okey, kita ada webinar 1. Okey, iaitu pembangunan program kecemerlangan operasi. Iaitu dijalankan sebulan selepas tu pada 19 Jun 2020. Pada waktu tu dimoderatorkan oleh Encik Hud Tanah pada 19 bulan tersebut. Okey, yang ni adalah dalam satu-satu organisasi ni dia perlukan jenis-jenis Kaizen. Ada Kaizen yang kecil-kecilan, contohnya Kaizen Tien, contohnya Kaizen Event, ada Kaikake. Dalam webinar yang pertama ni kita kongsikan iaitu organisasi dia perlu ada projek-projek penambahbaikan, tetapi ada yang berskala kecil, ada juga yang mungkin berskala besar. Jadi yang ni ada dalam webinar 1, yang mana ketinggalan boleh dengar balik rakaman ni. Dan seterusnya kita ada webinar yang kedua, okey, iaitu mengenal pasti dan memilih. Ini sama-sama dengan Cik Izam masa tu, pada 25 Jun. Kita bersama-sama, betul Cik Izam? Atau Cik Izam lain masa tu? Betul. Betul. 25 Jun kita bersama dengan mengenal pasti memilih projek kecemerlangan operasi. Okey, dan hari ini bila projek dah terpilih, insya-Allah kita akan menjalankan projek tersebut. Okay, dan apakah approach yang bersesuaian untuk projek projek webinar okay. Untuk projek operational excellence. Asyik cerita webinar di situ. Okey, dan inilah kita punya sesi yang permulaan lah Cik Zam. Jadi Operational Excellence Project. Operational Excellence. Okey, jadi boleh kita mulakan Cik Zam? Okey, doktor, kita sambung terus, kayuh terus kata orang sekarang ni. Okey. Tak ada yang bertanya-tanya Okey. Belum lagi kita apa-apa. Okey, nanti kita kalau ada soalan kita interrupt sekejap untuk doktor. Jadi untuk mengelakkan tertinggal soalan ni. Okey, right. Okay. Nanti kan terlupa. Ya, betul. Dia punya tu tak syok ni. Yep.
Right, okay. Jadi saya akan mulakan dengan section 1, Operational Excellence, Project Approach. Okay, Project Approach. Okay, dalam approach yang biasa digunakan dalam Operational Excellence ni, okay, sebenarnya ada banyak approach. Okay, ramai juga yang tanya dengan saya. Okay, saya biasa buat corrective action. Pasal ISO 9001, dia buat corrective action, dia ada problem definition. Okay, so kemudian dia buat identify root cause, identify corrective action, correction. Okay, yang tu boleh approach tak, Dok? Dia tanya saya lah. Sebenarnya untuk corrective action pun dia part of improvement. Part of improvement sebenarnya dia adalah salah satu approach. As long dia ada macam steps, ada langkah-langkah tu, okay, so dia boleh dikira sebagai approach. Okay, tetapi untuk hari ni, okay, saya pergi kepada yang biasa famous lah yang digunakan, okay, yang diperkenalkan daripada tahun 80-an lagi, iaitu teknik Six Sigma. Di mana approach yang digunakan adalah approach DMAIC, DMAIC yang diperkenalkan oleh Motorola lah pada waktu itu. Okey, dia sebenarnya adalah step lah, langkah. Dia ada langkah pertama, D ni bermaksud define lah. D ni define. Okey, kemudian M ni measure, step yang kedua, ni step 1. Okay, ni step yang kedua. Kemudian analyze, step yang ketiga. Kemudian improve, step yang keempat. Kemudian control, iaitu step yang kelima. Okay. Jadi bila kita nak buat sesuatu improvement project, kita boleh gunakan 5 step approach DMAIC ni. Okay, ada juga yang ni saya banyak jumpa pada tahun 90-an. Okay, di mana pada waktu tu MPC sendiri, sebelum tu MPC pun dipanggil NPC, National Productivity. NPC, National Productivity. Okay, sebelum rebrand kan, sebelum rebrand Malaysia. Okay, jadi NPC pada waktu tu dia ada buat macam QCC. Okay, sekarang ni dah dipanggil ICC. Okay, jadi kalau saya tengok kebanyakan QCC ni dia gunakan teknik PDCA. Okay, dia ada step yang pertama dia plan. Okay, step yang kedua do. Step yang ketiga check. Step yang keempat adalah action. Jadi ini antara common juga, walaupun dah kurang lah penggunaan dia, pasal dah orang semua gunakan fashion yang terbaru lah, fashion terbaru Six Sigma dan Lean ni dengan banyak guna DMAIC. Lean. Lean pun dia orang tukar pada DMAIC juga sekarang kebanyakannya. Okay. Tetapi ada fashion yang agak trendy sekarang ni, yang saya pun sebenarnya baru juga jumpa, iaitu lebih kurang pada tahun 2018. Yang ni under business process improvement punya group, di mana grup ni dia memperkenalkan teknik yang dipanggil trade. Okay, teknik trade. Okay, sama juga dia step juga. Step yang pertama term of reference, step yang kedua review, acquire, deploy, evaluate. So sama juga 5 step. Okay, dan ada teknik sama juga lah, dia punya step-step je kan. Okay. So ada juga yang panas. Okay, ada lagi yang dipanggil 8D. Yang ni paling lama sekali. Yang ni diperkenalkan oleh Ford Motor Company. Okay, kepada supplier mereka, kalau ada quality issue, dia orang kena jawab menggunakan 8 disiplin. Okay, sebenarnya D ni adalah disiplin lah. Okay, so D ni adalah disiplin, iaitu dia ada 8 disiplin dalam problem solving ni ataupun nak buat improvement. Okay, so D ni sebenarnya adalah disiplin lah. Okay, jadi itu sedikit sebanyak tentang common approach yang mungkin kita kongsikan hari ini. Tetapi saya rasa AD saya tak, dalam 2 jam ni mungkin saya tak fokuskan sangat.
Okay, saya akan lebih fokus sedikit sebanyak tentang DMAIC dan juga trade lah. Kerana ini fashion terkini Cik Izam. Fashion terkini. Okey Dok. Ya. Ada satu soalan Dok namanya daripada peserta kita. Okey. Alright. Dok gunakan term approach. So, apa beza antara approach, tools, teknik? Okey. Pasal tengok ni ada common approach. Pasal dia dari segi terminologi ya kan. So approach, tool dan teknik. So apa perbezaan? Adakah sama? Saya rasa doktor boleh explain sedikit. Okey, interesting. Terima kasih soalan tu. Sebenarnya tak susah sangatlah. Tapi it's a good question pasal banyak juga perbincangan bila kita tengok dalam literature dia gunakan teknik, ada yang kata approach. Okey, jadi sebenarnya approach ni dia adalah satu yang agak besar lah. Approach ni kita consider besar lah. Dia ada big circle lah. Okey, cuma dalam big circle ni biasanya ada pula satu lagi circle kat dalam ni. Okey, yang kita boleh panggil dia sebagai teknik. Teknik. Okay, saya tak kat sini lah. Ini adalah teknik. Okey, yang besar dia adalah approach, tetapi di dalam approach biasanya akan ada teknik. Okey, kemudian di dalam teknik pula ada pula lagi yang kita panggil dia sebagai tools. Ini dah kecil dia. Okay, ada pula tools. Okey, jadi nanti saya terangkan sikit tentang beza dia. Okey, so antara approach, so ada tiga benda ni kan, ada tiga perkara ni. Okey, satu adalah teknik, satu lagi adalah tools, okey, dan satu lagi adalah approach. Okey, so tiga so ni ada macam subset. Okey, sebenarnya saya kena terangkan teknik terlebih dahulu. Contoh analogi yang selalu saya gunakan ialah bila nak tukar tayar kereta. Contohnya tukar tayar kereta lah, tayar pancit. Tapi saya harap bukan peserta webinar hari ni lah. Example, contoh. Contoh. Jadi biasanya nak tukar tayar kereta ni, dia ada step-step dia lah. Okay, ada dia punya langkah-langkah dia. Okay, jadi contoh dia langkah persediaan. Langkah persediaan kita akan turunkan kita punya peralatan lah, kita akan turunkan supaya kita check supaya dia tak spana, ada jack. Persediaan. Okay, so dah sediakan semua. Okay, kita pergi kepada langkah yang kedua. Okay, langkah yang kedua ni ada option sebenarnya. Kita boleh jack kereta dulu atau kita longgarkan nut tayar ni dulu. Okay, jadi kita ada dua option kat sini. Step yang kedua dan step yang ketiga. So Cik Izam biasanya recommend yang mana dulu? Okay, kita longgarkan skru, baru kita jack. Okay, yang tu langkah tu lebih mudah. Pasal apa? Kalau kita jack dulu, kita lompat langkah ketiga contohnya. Boleh juga kita keluarkan tayar, tetapi lebih mudah kalau kita ikut step. Step yang kedua, kita longgarkan skru dulu. Okay, kenapa kita longgarkan skru dulu? Reason dia ialah kita nak mudah lah. Kalau tak nanti tayar berpusing kan. Masa nak longgarkan skru kan, tayar berpusing tak nanti. Okay, jadi seeloknya kita longgarkan skru dulu masa tayar di tanah, kemudian baru kita jack kereta. Itu step yang ketiga. Step yang keempat, keluarkan tayar dan sebagainya lah. Okay, jadi teknik ni sebenarnya saya lebih fokuskan ini adalah step, langkah-langkah. Okay, so langkah-langkah. Kemudian dalam setiap langkah tadi ada tools, ada alat. Okay, so contohnya tadi nak longgarkan nut tadi. Okay, boleh tak pakai alat, Cik Izam? Kecuali badang lah. Betul. Okay, jadi perlukan spana kan? Perlukan spana. Untuk kita biasa-biasa, orang biasa-biasa ni memang kena pakai spana. Okay, jadi kita kena pakai spana. Kalau nak jack kereta pun kena ada jack kan? Yeah. Okay, jadi dalam setiap step tadi, setiap langkah tadi perlu ada alat. Mungkin dalam langkah pertama tadi, langkah yang persediaan tadi tak adalah alat, tapi dia adalah satu proses lah. Kalau ada checklist pun bagus juga. Alat checklist, okay, spana ada, jack ada,
tayar spare keras. Ini kan tayar spare lembek. Itu pun alat juga, checklist tu semua alat. Yes. Itu pun alat juga. Okey, jadi itu adalah tools. Jadi setiap step ni seloknya ada, setiap teknik ni ada tools. Jadi approach ni sebenarnya dia adalah kombinasi. Kombinasi antara teknik dan tools. Jadi bila kita kata approach, dalam approach tu ada teknik, dalam approach tu ada tools. Okey. Jadi saya harap menjawab soalan tadi ya. Okey, nampaknya ada thumbs up tu, ada thumbs up. Good lah tu. Faham ya. Okey, right. Alright, so terima kasih. Alright. So saya boleh teruskan Cik Izam? Okey, teruskan doktor. Okay, so right. Okay, dalam pemilihan approach ni, okay, ada satu yang agak penting juga lah pada saya, okay, iaitu isu yang kita nak solvekan ni. Okay, so isu yang kita nak solvekan ni biasanya kita akan bahagikan kepada dua jenis. Yang ni sebenarnya dalam webinar siri yang kedua dah ada cerita sedikit lah dalam proses evaluate ni, iaitu kita akan mengenal pasti sama ada isu kita ni adalah yang special ataupun dia adalah yang common. Alright, kenapa kita nak kena bezakan? Kerana dalam masalah ni dia ada masalah yang orang kata dia sekali-sekala. Yang special ni, kalau kita ambil contoh yang special ni, dia masalah ni sekali-sekala. Okey, contoh kalau kita ambil pergi kerja tiap hari, okey, kita memang sampai on time sebelum pukul 8 sampai. Biasanya dalam 10 minit sebelum pergi kerja kita dah sampai. Tiba-tiba ada satu hari tu kita terlewat. Lewat mungkin dalam 15-20 minit. Okey, jadi sebenarnya tindakan yang kita perlu ambil, kita kena ambil kat sini lah. Dia adalah choice of action ni. Kita ada apa yang dipanggil common cost, ada yang dipanggil special cost. Okey, special cost ni apa yang kita perlu ialah kita just investigate. Okey, agak-agak kenapa kita datang lambat hari tu? Tiap-tiap hari datang cepat tapi hari tu kita terlewat. Okey, investigate, cari punca dia. So punca dia dekat sini mungkin adalah disebabkan di jalan raya ada kemalangan contohnya. Bila ada kemalangan. Okey, jadi bila kita tengok perlu tak kita ubah kita punya sistem, perlu tak kita selalu keluar kerja pukul 7, boleh disebabkan semalam tu ada accident, hari ni kita keluar pukul 6.30. Rasa-rasa Cik Izam perlu tak? Ada keperluan kat situ, dia bergantung situasi. Saya ada keperluan, tapi baru satu sampel macam tak cukup dok. Dia baru sekali kan, baru sekali dia jadi. Baru sekali, yes. Kita pergi keluar pukul 6.30. Rasa-rasanya biasanya kita sampai setengah jam campur tolak 10 minit. Hari tu dah sampai pukul 6.50, dah tak tahu nak buat apa. Hilang tak buka lagi. Gad suruh tunggu luar je. Gad suruh tunggu luar pula. Okey, jadi untuk case tu kita identify cost dia is something yang kita tak boleh nak buat apa lah. There is something that accident. Tapi kalau dah hari-hari accident, dia dah tukar jadi lain tau. Dia jadi common cost. Dia jadi common cost. Okey. Okey, jadi tindakan dia dah berbeza. Berbeza dia iaitu dekat sini mungkin kita perlu tukar sistem kita. Kita perlu investigate lah. Ini baru datangnya nak kena DMAIC tadi. Barulah kita buat trade kan. Tak yang case yang ni tadi, yang special ni. Okey, sebenarnya ada cara jugalah yang kita boleh buat, iaitu kita investigate AD contohnya dalam teknik AD ataupun teknik corrective action yang mula-mula tadi saya sharekan. Okey, iaitu teknik corrective action, simple aja. Okey, so kita buat corrective action. Okey, settle masalah tu. Kita dah jumpa sebab dia pasal accident dia, so kita tak perlu ubah apa-apa. Tapi kalau yang ni kita nak kena ubah sistem. Try to improve the future result. Yang ni memang nak kena buat something lah. Okey, jadi dekat saya punya slide dekat sini, saya ada tambah lah jenis. Okey, so jenis tools. Okey, jenis tools yang biasanya digunakan.
Okay, so contohnya yang special tadi quality action ataupun 8 disiplin. Okay, ini contohlah customer complain. Customer complain ni dia macam setahun sekali. Jadi teknik dia 8 disiplin lah. Jadi kalau tanya saya, mungkin tak perlulah kita, okay, so tak perlulah kita pergi gunakan teknik Kaikaku, Detail Six Sigma, DMAIC, sampai nak kena buat ICC, Kaizen. Sekali je komplain dia pun, sekali je, dan sebelum ni tak pernah lagi. Sekali je komplain. Yeah. Okay, jadi dia bersusah payah. Kalau Dok, ya. Kalau katalah tadi kan special issue ya, special case, jadi itu mana baru sekali berlaku, so kita boleh gunakan kaedah macam Nike lah, just do it dulu, follow saja dulu. Okay, just dulu, okay, identify root follow cause dia, okay, contain dulu, harap-harap dia tak berlaku lagi lah masa depan. Pasal dia mungkin ada sekali kesilapan kan. Okay. Alright, jadi okay, continue Dok. Yang mungkin kita akan bincang hari ini, kesempatan lah dalam 2 jam ni, insyaAllah kalau kita bersempatan, kita ceritakanlah yang bawah-bawah ni. Teknik Kaikaku, Kaizen event, di mana menggunakan teknik Six Sigma, dan sebagainya. Alright. Okay, jadi saya akan mulakan dengan DMAIC terlebih dahulu. Okay, so DMAIC ni tadi saya dah brief sedikit lah tentang dia punya nama-nama ni, D, define and measure, A, analyze, I, improve, C, control. Okay, cuma saya nak bagi sikit overview lah, okay, di mana untuk kita nak define ni selalunya projek ni telah terpilih. Dalam webinar kita yang kedua, kita dah kata biasanya projek ni dah ada project charter, dah dapat kelulusan daripada pihak atasan. Yang kita akan jalankan sebagai operational excellence project lah. Okay, jadi sebelum kita boleh pergi kepada proses yang kedua, okay, sebelum kita pergi proses yang kedua, okay, so sebelum kita boleh pergi ke measure, basically selalunya lah dekat sini saya akan recommend kita identify dia punya macam fishbone dululah, fishbone ni. Fishbone ni masih lagi kat define ni kalau Six Sigma ni sebenarnya. Okay, dia masih lagi dalam define. Okay, pasal apa? Pasal yang ni adalah potential cost. Sempat saya lukis tulang ikan kat sini. Okay, jadi potential cost kita tak confirm yang ni ke, yang ni ke, pasal apa? Data tak ada. Okay, jadi bila data tak ada, kita tak boleh nak confirmkan. Jadi dalam Six Sigma ni kita akan pergi pada step yang kedua untuk measure, untuk kita nak dapatkan data lah. Okay, so bila dah dapat data, kita akan pergi kepada step yang ketiga. Yang ni untuk nak confirmkan, kita nak confirmkan dia punya cost yang betul lah. Pasal yang dekat sini, yang ni potential. Dekat sini dah confirm. Yang ni dah confirm. Yang ni potential, kemungkinan, yang ni kita dah jumpa yang betul. Harap-haraplah betul. Jadi bila kita dah gunakan teknik hipotesis, ada macam-macam teknik lah. Ada yang kita gunakan ANOVA, ada chi-square dan sebagainya. Six Sigma ni dia ada teknik-teknik yang pelik-pelik juga lah. Tapi tengok case, ada yang tools yang kanak-kanak sikit. Contohnya tadi nak tukar tayar kereta api. Tayar kereta lain. Tayar kereta api dia lain kan? Lain. Yes. Jadi alat dia pun lain. Jadi sama juga dalam case-case isu problem ni, ada alat yang complicated, ada alat yang mudah. Okay, tapi kita kalau boleh kita nak yang mudah lah, dan mudah dan selesai masalah. Okay, masuk step yang keempat. Yang ni adalah kalau dalam PDCA, yang ni adalah do. Yang ni pelaksanaan lah. Dah jumpa cost dia. So macam mana kita nak perbaiki dia lah. So kita buat proses penambahbaikan. Sebab kita laksanakan. So yang ni adalah senang cerita adalah PDCA ni adalah check lah. Okay, so yang ni adalah check. Okay, buruk pula tulisannya. Okay, dia check, okay, dan control. Okay lah. Dan juga and action. And action. Okay, jadi seronok juga dapat jenis. Okay. Ada yang ada sebelum doktor teruskan,
Pasal ada satu soalan daripada saudara kita ni, Cik Zali Hashim ni. Dia tanya tentang ada sikit confused Lean dengan Six Sigma. Pasal selalu dia dengar Lean, Six Sigma, Black Belt, banyak term. Jadi apa beza antara Lean dan Six Sigma ni? Perbezaan. Okey. Terima kasih Cik Sam. Pasal guna orang kat sini Alright. Okey, so Lean dan Six Sigma. Okey, so Lean ni dia punya target dia adalah lebih kepada kita nak eliminate waste ataupun kalau tak boleh eliminate ni kadang-kadang saya buat slash lah. Okey, nak reduce waste. Waste ni kalau dalam bahasa Melayu dia lagi cantik sebenarnya bahasa Melayu. Bahasa Melayu kita bahasa waste ni bahasa Melayu boleh jadi sampah. Okey kan, sampah waste juga kan. Okey, tapi sebenarnya dalam konteks Lean ni sebenarnya adalah pembaziran. Okey, iaitu kita nak elakkan pembaziran. Kita nak eliminate pembaziran. Cuma pembaziran ni Lean yang diperkenalkan oleh Womack dan Jones. Sebelum tu Toyota dah lama lah melaksanakan Lean. Cuma Womack dan Jones masa dia orang pergi buat study di Japan sebelum dia come out dengan buku Lean Thinking. Okay, so dia rename lah instead of Toyota Production System, dia orang gunakan Lean lah. So itu yang jadikan Lean ni famous dalam buku Womack Jones tahun 94. Okay, yang kata booming lah di US suddenly semua cerita Lean. Booming. Dia boom tentang Lean. Jadi dia sebenarnya bagus pasal apa? Konsep yang ditekankan adalah pembaziran. Dan kita dalam Islam pun ada dicegah. Dia kata pembaziran ni apa? Amalan syaitan. Amalan syaitan. Okey, jadi Lean ni untuk nak eliminate pembaziran ataupun hapuskan pembaziran. Jadi kita define lah apa pembaziran yang kita ada. Kalau measure ni nanti current punya value berapa banyak dan juga di mana pembaziran tu. Nanti dalam section kedua insyaAllah saya akan kongsikan sikit-sikit teknik lah untuk Lean dan Six Sigma. Okey, jadi Lean Okey, so tadi Lean ya. Okey, Six Sigma pula. Okey, Six Sigma pula adalah dia adalah talking about reduction of variation. Okey, variation ni sebenarnya adalah plus minus. Okey, dalam kehidupan kita hari-hari, basically kita ada plus and minus. Okey, jadi kalau kita buat produk, kita ada spek, campur tolak. Okey, cuma kadang-kadang kita punya campur tolak ni terlalu besar. Contohnya kalau kita pergi kerja, kita kata half an hour campur tolak 20 minit. 20 minit. Jadi boleh cepat 20 minit, boleh lambat 20 minit. Lambat 20 minit. Besar sangat dia punya plus and minus. Jadi Six Sigma ni fokus dia adalah untuk nak kurangkan campur tolak. Okey, kerana kalau produk ni campur tolak dia besar, kemungkinan rejection dia tinggi. Okey, dulu adalah siapa-siapa pakai kereta kan tengok gap dia punya bonnet, gap kecil. Ya, okey. Okey, nanti tayar bergoyang dan sebagainya lah. Jadi Six Sigma ni kita nak cuba reducekan campur tolak lah untuk nak improve. Macam sekarang ni macam tengah COVID ni doktor. Yeah. So yang panas ni apa? IR thermal scanner okey. Jadi kat situ ada variation. Kalau kita tengok produk tu ada variation plus minus 2 kan. Okey. Itu yang kategori situ lah kan. Tapi kalau plus minus 2 sebenarnya tak berapa bagus juga. Maksud apa? Kita tak boleh lebih 37.5 kan. Ya. Kalau dia ada plus 2, dia dapat measurement 36 contohnya. Okey. Plus dia dah 2. Bila plus 2 38. Orang tu 36. Itu isu juga jadi nak kena buat improvement, nak kena buat Six Sigma tu. Okey, right. Validation, isu pasal validation of product tu rasanya tu. Jadi validation produk, dia punya plus minus tu kalau boleh lah, satu okey lah. Contohnya orang tu 36.8 contohnya. Kalau campur satu buat 36.9 kan? 0.1. Kalau dia campur dua tu, terus tak boleh masuk lah tu. Okey. Okey, terima kasih Zam. Soalan bagus. Terima kasih kita cakap tadi. Okey, jadi kita masuk teknik yang kedua pula. Teknik yang kedua ni adalah teknik
trade yang saya nak share. Okay, alright. Okay, so teknik trade basically adalah diperkenalkan oleh BPIR ni. Okay, BPIR Business Performance Improvement Resources. Based di New Zealand, masih universiti. Saya punya supervisor dulu lah, saya PhD supervisor dulu. Dia punya supervisor Robin Mann. Okay, BPIR ni telah appointed by Dubai punya government. Okay, di mana untuk nak menjalankan proses penambahbaikan di Dubai. Okay, jadi saya baru je dengar seminar pasal Dubai ni last week dimoderatorkan oleh Timbalan Pengarah MBC Tuan Haji Rahim. Okey, di mana ni ada gambar lah Haji Rahim dengan Azhar Al-Naimi ni. Okey, Naimi. Okey, pada waktu tu dia memperkenalkan tentang framework lah Dubai Government Excellent Program. DGEP pada waktu tu. Okey, sebenarnya pada siapa yang hari tu join webinar ni, Hazar Syekh Hazar Al-Naimi ni pun ada juga cakap-cakap tentang trade. Okey, sebenarnya trade ni adalah sama juga macam Six Sigma. Okey, cuma dia group lain lah. Bila group lain dia nakkan branding yang lain lah, Cik Sam. Oh, okey, nak jadi branding kan. Dia branding ni. Okey, jadi contoh dekat sini, kalau kita tengok T dia trade ni tadi DMAIC kan. So trade ni dia huruf juga TRADE, iaitu T ni adalah term of reference, iaitu macam project charter juga. Okey, perjanjian dengan bos lah dengan bos. Okey, apa projek dia, apa skop dia, berapa banyak saving yang boleh dapat daripada projek tersebut. So yang ni adalah T. Okey, cuma ada dua dekat sini. Satu gunakan research, satu gunakan review. Okey, biasanya review ni iaitu kita boleh identify terus lah. Kalau research ni kita pun tak tahu lagi kita ni okey ke tak okey sebenarnya. Itu yang kita perlu research. Tapi kalau review ni basically kita tahulah biasa project lean kita boleh terus review lah kita punya current state. Jadi ada waste ke tak. Okey, cuma yang ketiga ni acquire. Dia punya keyword dia adalah orang lain buat macam mana contohnya Dubai macam Dubai dia kata okey tempat lain ada satu projek tu yang dia buat adalah okey di Dubai dia tak ada Grab dia tak ada Uber, tetapi dia ada Careem. Careem CAREEM Careem. Careem. Okey. Famous di Middle East. Kalau siapa biasa pergi sana dia akan kena install Careem lah punya apps. Careem punya apps lah. Okey, macam mana Careem ni terjadi? Okey, itu dia benchmark lah Dubai, dia benchmark Uber, dia benchmark Grab. Okey, so kalau Uber boleh buat, why don't we come up with our own apps? Careem, dan juga Careem ni cover juga taxi, macam Grab ada Grab taxi. Okey, jadi apa yang best dekat Grab, apa yang best dekat Uber? So dia orang look for the best practice and then try to implement that lah. Okay, so that is keyword dia dekat sini adalah benchmarking. Okay, benchmark. Jadi trade ni famous untuk benchmark. Okay, kadang-kadang betul juga ada juga klien-klien saya biasa cakap kita orang tak ada idea lah nak buat apa, improvement ni nak buat macam mana jadi kita bolehlah benchmark company-company lain macam mana dia buat. Okay, so daripada situ barulah kita deploy, buat deployment. Okay, kemudian evaluate whether it give a good result ataupun tak lah. Okay, jadi itu adalah approach yang kedua yang saya panggil fashion lah sekarang. Fashion fashion. So sekarang kalau based pada doktor punya experience lately pasal baru dengan NPC ni, so trade ni banyak sekali popular di Timur Tengah
Okay, di Dubai lah so far. Dubai so far. Pasal BPIR ni dia based di New Zealand. Okay, dan dia orang ada juga link dengan APO, Asian Productivity Organization, based in Tokyo lah. Okay, dia orang ni promote jugalah trade ni, tetapi so far di Malaysia saya tak nampak lagi lah organisasi yang menggunakan trade. First time dengar. Jadi bagus dia pasal apa? Dia talking about benchmark. Kadang-kadang kita bila pakai DMIC ni kita nak fikir apa idea nak pakai kan. Jadi kita buat benchmarking, from the benchmarking insyaAllah kita boleh jumpa lah macam mana nak buat projek-projek Kaizen ataupun operational excellence. Okay, jadi yang seterusnya kita dah cerita pada dua fashion yang terkini. Okay, PDCA dan AD ni just a quick one. Secara ringkasnya kita ada plan do check action. Okay, yang agak common biasanya dalam plan do check action ni. Okay, sebenarnya dia macam DMAIC juga, cuma bila DMAIC yang apa tu improve. Okay, so yang improve ni dekat sini. Okay, DMIC dekat sini. Ya. Kalau trade tadi, D dekat sini, deploy. Deploy. Okay, tapi jenis selanjutnya dekat sini adalah DMA. Jadi 3 step dekat sini. Jadi Six Sigma dia cantik dia pecahkan step tu. Dia di awal lah kat sini. Okay, dan yang ni kalau Six Sigma ada satu je. Okay, DMAIC. Okay, kalau trade pun yang ni adalah E. Okay, tapi lebih sama jugalah cuma cara dia pecahkan step-step tadi teknik dia berbeza sedikit. Okay, manakala kalau kes-kes special cost. Yang ni saya kata AD tadi. AD ni nak jadikan approach untuk project operation excellence pun boleh juga. Okay, cuma dekat sini dia ada satu step yang istimewa sedikit. Okay, di mana kita ada containment action. Okay, containment action untuk nak mengelakkan dia daripada berlaku lagi. Ataupun bukan berlaku lagi, maksud dia kalau esok macam mana? Esok kalau ada accident lagi ke contohnya lah. Okay, kalau dia reject, contohnya kalau produk tu reject, ada tak produk yang potential reject ni ada terlepas di pasaran? Nak kena buat recall. Kalau dalam otomotif famous recall. Okay, jadi AD ni dia ada satu proses nak buat recall lah dekat sini. Ada orang panggil dia purging, kalau ada engineering modeling panggil purge dan sebagainya lah. Okay, tapi bawah ni root cause analysis. Root cause analysis dalam DMAIC pakai juga. Quality action yang ni pun antara improve dan deploy. Okay, kemudian validate yang ni antara control, ada define quality action pun under control juga. Okay, dia pun DMAIC juga. Okay, cuma dia ada tambahan dekat sini lah. Okay, pasal yang ni adalah kalau ikut Six Sigma D. Okay, so yang ni adalah root cause analysis ni dia M. Okay, yang ni adalah A. Okay, A kemudian sorry. Okay, yang ni MA ni adalah dekat root cause lah. Yang ni adalah dekat root cause. Quality action ni adalah improve lah. Ada improve. Kemudian validate quality action ni semua, yang ni semua adalah kalau dalam Six Sigma adalah C lah. Okay, jadi itulah sedikit sebanyak tentang approach yang ada di pasaran sekarang ni. Dan saya biasanya bila ada banyak-banyak ni saya suka simplifykan. Pasal nanti orang tanya yang nak pakai yang mana Dok? Dia kata terpulang lah yang mana kalau klien kamu suka Six Sigma, pakailah Six Sigma DMAIC. Dia ada kelebihan pakai Six Sigma ni kerana worldwide lah seluruh dunia dah tahu lah, dah famous. Jadi kalau kita pakai yang lain nanti orang kata kau pakai teknik apa pula ni? jadi pelik ni. Okay, jadi summary-nya planning, cost analysis, implementation, verify effectiveness. Okay, sebenarnya dia adalah ada 4 step lah kalau tanya saya balik. Okay, dalam operational excellence ni, okay, iaitu yang pertama adalah plan. Dalam apa-apa projek pun kita kena plan.
So yang keduanya kita perlu identify dia punya cost ataupun punca, current state dia. Okay, kemudian implementation, pelaksanaan dan verify effectiveness. Okay, so that's basically 4 step yang kalau organisasi nak buat. Tetapi kalau klien ataupun orang lain, company lain nak tengok kita punya projek, kadang-kadang lebih mudah kita letakkan teknik di MIC lah instead. Teknik di MIC ni, planning ni define. Okay, kemudian lepas define, kita akan buat measure dan juga analyze. Kemudian improve, kemudian control. Okay, jadi trade pun sama juga sebenarnya. Trade pun sama juga, PDCA pun sama juga. Dan in summary juga, apa juga problem yang kita ada. Okay, we have to move from just fixing. Daripada kalau kita ada masalah, kita just fix saja, tetapi lepas tu masalah tu berlaku lagi berulang. Okay, jadi kita nakkanlah kalau boleh adalah satu opportunity untuk kita nak eliminatekan dia. Okay, jadi sebab tu dalam operational excellence, pada saya kita bukan saja solvekan isu masalah, tetapi dalam masa yang sama kita cuba nak grab opportunity. Contohnya sekarang ni organisasi kebanyakan dah gunakan teknik-teknik digital dalam marketing. Okay, so dah gunakan teknik-teknik digital dalam order processing. Tetapi kita masih lagi gunakan fax machine contohnya. Kita buat marketing pakai mesin fax ni. Tapi dulu-dulu saya ingat betul. Pasal masa saya kerja sebagai trainer juga dulu, training provider saya, dia akan buat brochure. Okay, so dia akan fax kepada company-company. Jadi company akan okay, sampai saya pun off-kan lah fax machine tu pasal kalau tak nanti terima promotion. Dah lah pakai thermal paper tu dah lah mahal. Tengok print out, ini promotion. Okay, jadi contohlah dulu promotion pakai fax machine tetapi orang sekarang pakai digital. Yang tu saya panggil dia sebagai opportunity. Jadi bila sebagai opportunity ni, okay, bila opportunity ni kita boleh gunakan, kita boleh buat planning. Okay, kemudian cost. Kenapa kita masih pakai fax machine lagi Contohlah, kenapa kita tak pergi digital daripada lebih awal lagi? Okay, pasal ada company yang saya audit minggu lepas, bos dia masih pakai fax machine lagi. Nak minta cuti, dia di Singapura kan, sekarang ni PKP, so bos tak boleh datang ke Johor Bahru lah. Okay, so nak minta cuti nak kena fax dulu kat bos dia sign, lepas tu fax balik, approve baru boleh cuti. Okay, jadi sekarang ni dengan digitalization, insyaAllah kita boleh buat projek-projek operational excellence, even nak buat digitalization pasal dari segi first kali kita boleh measure improvement. Okay, so contohnya kalau kita pakai fax machine, berapa lama masa dia ambil. Tetapi kalau kita pakai apps, contohnya berapa lama masa dia ambil. Macam pakai apps, mungkin 2-3 minit settle dah satu transaction. Tetapi kalau kita pakai fax, pakai tulis, pakai sign, so mungkin transaction tu ambil masa 2 hari baru selesai dapat cuti. nak cari mesin fax lagi tu. Itu satu lagi. Takut tak dijual lah. Tak ada soalan. Okey dok, ada satu soalan daripada Cik Burhanuddin. Ya saya. Saya tengok tadi banyak approach. Okay. So, dan dia bergantung pada demand juga ni. So, apakah faktor-faktor yang membolehkan kejayaan program kecemerlangan operasi? Okey. Saya tengok pada Terima kasih. Pasal banyak approach nak pakai company. Banyak approach. So, pening juga tu dia ni kan. Okey, biasalah dalam webinar ni kita bagi dululah kita bagi apa yang ada. Okey, dan sebenarnya soalan ni terima kasih banyak Cik Burhanuddin. Soalan ni bagus juga. Dia ada kaitan dengan webinar saya yang pengenalan hari ini. Okey, dalam webinar yang pengenalan iaitu Operational Excellence Management System. Okey, saya ada memperkenalkan apa yang dipanggil sebagai House of Improvement lah. Rumah untuk nak buat improvement ni. Okey, kerana kalau nak buat apa-apa pun dia mesti kena ada tempat, kemudian dalam rumah tu perlukan ada dia punya infrastruktur,
peralatan, kena ada team, manpower, kemudian dalam rumah ni pun biasanya macam bapak-bapak ni sebagai dia punya leader, top management dia, okay, so ada leadership. Okay, jadi first kali kalau nak menjayakan lah apa-apa juga operational excellence ni, kita perlu sediakan rumah terlebih dahulu. Okay, dan rumah tu tak perlu besar dululah. Kalau company tu kecil, just kecil tetapi cukuplah ada atap, ada lantai, okay, ada sikit infrastruktur, perabot-perabot sikit, tak perlu banyak pun, janji ada. Okay, pasal kalau kosong ni kita takutlah contohnya apa yang perlu ada, okay, yang dari segi infrastruktur iaitu kita perlu ada bilik untuk menambah mesyuarat, kemudian ada faktor yang lain lah. Of course yang faktor yang utama adalah top management lah, atap ni. Kalau atap bocor ni nanti dia takut project improvement tu mengalir terus, banjir je terus. Tak jadi projek pun nanti pasal atap bocor, ataupun tiang dia pun tak kukuh, pakai buluh je buat terguntur. Jadi projek ni yang kata angat-angat tiap ayam lah nanti operational excellence ni. Jadi kalau boleh buat rumah yang elok, buat kecil je dulu, okey, pondok pun tak apa, tetapi kemudian jadikan rumah banglo lepas tu, jadikan dia lagi besar, pasal kita nakkan dia jadi improvement kecil. Okay, jadi saya mohon ni kalau nak detail lagi tentang rumah tu, rumah house of improvement ni, boleh tengok ulang siar balik lah webinar pengenalan. Dia bukan webinar pertama, pengenalan kepada operational excellence ni. Okey, jadi saya harap jawab soalan ni Cik Buhan. Ya. So kita akan masuk kepada section yang kedua sebentar lagi. Boleh Cik Izam nak teruskan ke ataupun nak take 1 minute dulu ke? Okey, cuma saya berminat pasal House of Improvement ni, webinar satu tu kita kaitkan sikit. Okay. Kalau para peserta kita biasa dengan standard baru ni, ISO 9001, 14000 semua, clause yang kelima leadership and commitment. So maknanya leadership commitment ni penting dalam House of Improvement Ya, betul. Ya, betul. Okey, jadi sebab tu terima kasih Cik Izam tadi. Kita bila yang buku saya yang ini ni, okey, yang Operational Excellence Management System ni, kita ada clause leadership. Kita ada clause leadership, kita ada cadangankan lah dalam buku ni. Okey, insyaAllah saya mungkin akan bagi percuma je e-book. E-book ni saya akan bagi percuma je nanti. Okey, jadi boleh dapatkan. So dia ada clause leadership, dia ada clause planning, macam ISO 9001 punya clause juga. Dia ada clause planning, ada clause improvement, performance evaluation, implementation. Actually yang approach ni adalah dalam clause implementation. Kalau dalam ISO clause 8, operation. Kalau dalam ISO lah. Tapi dalam buku ni saya ringkaskan dia clause dia dah pendek sikit. Tak macam ISO 9001. Okey, jadi kita continue balik dengan contoh-contoh lah dalam operational excellence project ni. Alright. Okey, kita sambung kepada section 2. Okey, saya guna PCIV ni adalah planning, C ni adalah control, I adalah improve, V adalah verify lah. Jadi sebenarnya inilah planning, cost, implement, verify. Tapi saya akan buat comparison juga dengan DMAIC. Right? Pasal kalau tak nanti, kalau saya ambil DMAIC saja, nanti ada orang pening pula. Kalau ambil trade saja, nanti ada yang kata saya suka DMAIC. Jadi saya gunakan teknik saya. Okey, saya gunakan teknik saya, PCIV pula. Tapi yang ni belum komersial lagi lah, kurang komersial. Alright, jadi untuk yang pertamanya, dalam apa-apa projek pun, kita kena define kita punya projek. So define ni adalah nak menentukan kita punya matlamat, okay, dan juga biasanya nak dapatkan agreement lah daripada top management yang kita akan jalankan Kaizen project ataupun kita akan jalankan Operational Excellence project ni. Okay, so dalam Lean Six Sigma, yang ni kita panggil dia sebagai D, yang ni dalam D lah, D. Okay, so D ni dalam Six Sigma, siapa yang ada learn about Six Sigma, Black Belt ke apa,
Green Belt ke, dia ada project charter, ada VOC, voice of customer. Tapi kalau dia orang buat lean punya project, ada BSM, current stage, ada SIPOC, supplier input, process, output dan juga customer. So yang ni adalah teknik lah di dalam define. Kemudian kalau dalam T ni, dalam trade, iaitu term and reference and review current state. So sebenarnya teknik dia, TOR ni adalah term of reference. Dan selalunya VSM current stage ni adalah di sini. VSM current stage adalah tool and techniques juga. Di mana kalau dalam 8 disiplin ni, so basically dia adalah disiplin 1, form the team, formation of the team. Kemudian D2 adalah problem description. Biasanya problem description kita akan gunakan 5W2H. Jadi senang cerita, yang pertama ni adalah kita nak define kita punya project tadi. Dan kita nak dapatkan agreement daripada top management. Itu biasanya dalam step yang pertama. Jadi saya ambil satu contoh lah. Saya ambil satu contoh untuk Six Sigma dulu. Nanti kita akan pergi pada contoh Lean pula. Contoh untuk Six Sigma ni saya ada proses di mana invoicing lah. Invoicing proses ni adalah proses nak dapatkan duit lah daripada customer. So problem statement dalam case ni, company ni saya consider sebagai common cost. Pasal tiap-tiap bulan bila collection kita boleh kata ada 30% yang akan lambat bayar. Lambat bayar ni maksud dia lebih daripada 60 hari lah. It's more than 60 days. Dan top management agreed, dia kata for this case akan kacau kita punya cash flow. So since dia kacau kita punya cash flow, you try to reduce it to less than 5%. So means 95% lah of the customer we pay on time. Ataupun bawah 60 hari lah. Financial benefit, saja tahu USD, dia kata boleh result 50,000 lah. Di-calculate mungkin dari segi dari segi interest, dari segi cash flow problem dan sebagainya. So ini adalah dalam define. Jadi dalam define ni kita cuba juga nak tahu apakah maklumat yang kita ada. Kalau dalam Six Sigma, kadang-kadang dalam proses define ni kita kena pergi ke proses measure. Proses measure iaitu kita nak kena collect data. Pasal apa? Nak confirmkan betul-betul, di mana kita ada pre-existing data ataupun kita kena collect data. Tapi selalunya sebelum buat projek, saya recommend dah ada pre-existing data lah. Pasal bila dah ada pre-existing data, barulah kita boleh identify kita ada masalah ke tak. Tapi kalau tak ada pre-existing data, you punya project ni kalau ikut Six Sigma mungkin define, lepas define measure, stop dekat situ. Stop dekat situ pasal apa? Lepas measure, actually kita tak ada problem lah. Alright, jadi untuk case ni kita identify, actually data dah ada, jadi kita mungkin tak perlu pergi kepada measure lah, pasal data dah ada. So data pun dah ada 60 sampel. Jadi mungkin kita boleh terus pergi kepada analisis untuk nak identify apa yang dipanggil sebagai cost lah. Apakah punca-punca customer ni lambat. Data dah ada, senang lah kita nak tahu. Customer jauh ke, mungkin customer luar negara yang lambat. Kita tak tahu kan. Mungkin disebabkan payment method. Ada yang mungkin pakai check, ada yang mungkin pakai online. Jadi yang siapa yang sebenarnya bayar lambat ni? Ataupun ni customer ni value dia pasal invoice dia besar jadi dia bayar lambat. Alright. Jadi dalam proses investigation ni kita nak identify dia orang punya apa dipanggil sebagai potential cost dia lah. Jadi katakan dalam ni Dok. Ya, saya.
Ada soalan? Satu soalan. Ada soalan. Ya. Boleh Dok pergi slide yang pertama dan yang kedua itu, yang example, contoh. Okey, problem statement ni. Okey, problem statement ni dengan yang tadi data tu. So apa beza? Sama tak? Apa beza dia dengan project charter ataupun both ni adalah data collection plan dengan example tadi adalah project charter? Okey, terima kasih. Ya, Okey, this pasal one, ya, ni invoicing process. Ya. ni sampel kita pemudahkan. Okey, kalau organisasi dia nak buat teknik guna Six Sigma ataupun nak gunakan trade tadi, okey, so biasanya dalam apa-apa projek pun nak kena buat project charter. Charter ni perjanjian lah antara tim yang nak buat improvement ni dengan management. Okey, so dalam project charter ada problem statement. Dalam project charter ada dia punya target improvement yang nak dibuat. Okey, dalam project charter pun ada juga identify approach data collection plan, dia punya PDCA apa yang nak dibuat. Dalam project charter pun ada juga. Ataupun kalau dia pakai DMAIC, dalam project charter pun dia dah beritahu, okey, measure apa plan dia nak buat. Okey, analyze bila dia nak buat. Jadi ini sebenarnya senang cerita dua ni adalah project charter lah. Okey lah. Hasil daripada project selection daripada awal webinar 2 tadi. Dah ada project charter. Bank idea, bank of idea. Idea. Okey lah. Idea ni dia mungkin dekat sini je problem statement ni. Idea dekat sini. Tetapi bila dah detail goal statement, financial benefit, data collection plan, yang tu dah masuk dalam charter. Okey lah. Okay, so idea dia memang nak improvekan invoicing. Alright. Jadi kalau yang rajin pakai Six Sigma yang ada mini tab, okay, dia orang boleh buat data tabulation. Okay. Penting data tabulation ni reason dia pasal nak tahu isu ni special ke common. Okay, jadi kalau kita ambil contoh mean time ataupun secara purata lah, mean ni adalah purata. Okay, di mana kalau kita tengok kat graf ni secara puratanya dia lebih kurang dekat sini lah, dia punya tengah-tengah. Okay, so lebih kurang 57 hari lah. Kebanyakan customer bayar secara purata last minute. Okay, kesian juga company ni last minute semua klien dia bayar. Tapi ada juga klien yang bayar awal. Okay, dan banyak juga kat sini lebih 60. Ini lebih 60 ni. 60 hari. Ini lebih 60 lagi. Okay, jadi in term of variability dia ada pula standard deviation. Standard deviation ni plus minus lah. Okay, so plus minus dia kata lebih kurang 7 hari lah. So kalau 7 hari 57 ni dia mungkin plus until like 64. Ini yang secara banyak lah. Orang kata kalau satu standard deviation ni lebih kurang 69%. 69% adalah plus minus 7 daripada sini. So maksud dia 50 minus 50. Okay, minus 50 hingga plus 64. Jadi ada banyak juga yang mungkin akan lewat dekat sini. Okey, jadi dari segi data statistik, yang mana minat statistik bolehlah buat main data ni. Okey, dan daripada data ni nanti kita boleh confirmkan lah memang ni adalah masalah yang common. Pasal dah 3 bulan memang macam ini je dia punya data. Kalau data tu baru lagi mungkin tak lah. Okey, jadi kalau nak pakai PPK ke, dia punya defect ke dan sebagainya, jadi kita boleh gunakan Six Sigma. Jadi proses Sigma dia adalah 1.9. Okey, cerita Six Sigma ni mungkin ada sesi-sesi lain mungkin kita boleh cerita lah. Tapi senang cerita is out lah. Dia ada banyak yang out of spec. Okey, jadi bila banyak out of spec dah memang confirm. Okay, dalam proses define juga kita akan identify semua jenis potential cost. Okay, semua potential cost. Buat brainstorming lah dengan tim. Buat brainstorming, okay, ada yang kata mungkinlah disebabkan oleh amount. Pasal invoice besar, orang bayar lambat. Ataupun ada yang kata sebenarnya bahagian finance ni selalu buat salah ni. Jadi bila salah nak kena re-invoice balik, tu yang lambat tu. Tu yang lambat dapat payment. Okay, error ni ada pula yang tak match dengan PO, salah address, wrong amount. Customer kata salah, buat re-invoice balik. Jadi ni mungkin adalah penyebab dia. Okay, ataupun ada yang customer payment policy yang tak boleh accept 60 hari, yang nakkan 90 hari.
ataupun customer location, ataupun customer financial position, dan sebagainya. So yang ni semua adalah brainstorming daripada pasukan. Okay, so bila kita buat operational excellence project, okay, basically semua ni belum confirm lagi. Okay, semuanya belum confirm lagi. Okay, jadi kalau kita tak ada data, kita perlukan data. Kalau ada data, okay, kita boleh buat analisis terus. Right, jadi tujuan dia ialah analisis dalam proses Six Sigma ni, iaitu dalam analyze. Kita nak analyze ni, yang mana satu ni? Ni ada banyak ni. Ada dalam 8 problem dekat sini. Jadi yang mana satu yang adalah punca dia supaya kita boleh kurangkan hari lah untuk customer nak bayar. Okay, jadi projek dah agreed, planning stage pun dah ada, data pun dah ada. Jadi bolehlah kita pergi kepada step yang seterusnya untuk analyze ataupun kita nak dapatkan kita punya punca dia yang utama. Okay, so dalam Six Sigma kita ada measure analyze, dalam Lean kita ada process analysis. Tapi Lean nanti kita ada contoh yang kedua lah dalam proses seterusnya. Okay, kalau dalam trade ni kita acquire best practice. Okay, kita kata company saya orang bayar lambat lah. So kalau best practice ni saya suka share. Okay, satu company yang tengah naik tapi time PKP ni dia paling teruk sekali, antara teruk juga. Okay, terpaksa juga layout pekerja apa semua, tapi sekarang ni dia picking up balik antara yang baik lah. Contoh sekarang ni ialah Asia. Okay, kita boleh acquire best practice Asia. Duit dia kita nak tunggu 60 hari ke daripada customer? Kalau naik kata terbang ni kita boleh hutang dengan Asia. Boleh tak? Saya nak bayar, nak naik hari ni tapi nak bayar bulan 10 ni. Bayar dulu lah. Dia kata bayar dulu, dah bayar dulu. Bayar dulu. Okay, even hari tu saya termiss berapa bulan dia buat offer 10 sampai 13 390 boleh pakai setahun untuk big member. Pasal apa? Dia nakkan duit orang dulu untuk dia nak operation. 390 boleh pakai setahun. Tapi masa tu macam percaya tak percaya lah pasal PKP ni tak bila nak tamat. Jadi kita pun beli tak belilah Tapi bila masa last week minggu ni kan pergi Jitra, tengok beli tiket dah 400 lebih. 400 lebih. 400 lebih. Hari tu offer 390 je. Tak ambil. Unexpected, tak jangka. Tapi anyway, best practice, dia orang collect duit dulu. Lazada, Alibaba collect duit dulu. Kan? Okay, so that is acquired best practice. So tengok kenapa kita tak boleh collect duit dulu. Contohlah. Right. Jadi dalam apa juga business pun we try to look at apakah best practice yang sedia ada yang kita boleh benchmark. Pasal dia gunakan teknik benchmark ni. Okay, so that we can implement. So bila kita kata okay, our company tak boleh, memang kita so far client term lah macam saya pun buat training ada client yang term. Tapi kita ada online learning, kita ada beberapa juga platform yang lain di mana kita boleh charge dulu, dia bayar baru kita bagi akses. Bagi servis. Bagi akses pada servis. Okay, so yang ni step yang kedua lah untuk saya punya, iaitu kita identify dia punya cost. Okay, kalau disiplin, root cause analysis dan sebagainya. So kita tengok contoh yang tadilah invoicing tadi. Okay, so team pun buat sedikit apa dipanggil polling untuk mengundi. Okay, so undian dibuat, tengok dekat sini dia kata kebanyakannya lah problem adalah disebabkan oleh customer location. Okay, dia orang kata lah customer location, tapi ini tak confirm kat ni. Okay, ini nombor 1 customer location, nombor 2 amount in invoice, nombor 3 error, nombor 4 payment method. Okay, so yang lain-lain ni relationship dengan customer apa semua dia rule out lah daripada dia punya root cause analysis. Okay, so bila dah buat 4 ni, okay, jadi buatlah sedikit analisis. Betul ke customer location yang menyebabkan
payment lambat. Okey, jadi kita pun minta dia orang buatlah dengan tools-tools yang canggih Six Sigma yang ada ni. Okey, bolehlah kita buat contoh dekat sini. Kita ada data. Okey, collect data ni. So yang ni dollar ni untuk suspek yang mana? Amount tadi kan, untuk yang dollar ni amount dia. So mungkin ada dekat sini ada yang besar ni Contohnya 40,000, 59 hari pun bayar. Okey, kemudian kita tengok 32,000 kecil tapi 63 hari. Jadi 63 hari. Jadi tak semestinya amount besar ni. Dia cakaplah ni 40,000, 40,000 59 hari on time juga. Yang ni okey. Yang ni tak okey. Tapi amount 32,000 contohlah. Okey, jadi data ada, jadi tengok kiri ni macam pening kan macam mana nak check ni? Pakai ni payment method. Ada yang pakai TT, ada yang pakai check, ada yang pakai EDI. Okey, ni location kita adalah ni mungkin area Selangor. Ini area Penang. Ini luar negara. Location code. Contoh kita pakai kod lah, pakai kod. Okey, location code. Jadi error ini ada error, no tak ada error, yang ni yes ada error. Okey, tengok error ni macam confirm je. Confirm je. Okey. Jadi boleh gunakan data analysis, boleh gunakan data analysis yang ada. Saya just sharekan sikit sebanyaklah secara laju jugalah. Okey, yang ni dot plot by error. Okey, boleh buat conclusion. Okey, yang tak ada error, ini contoh bawah ni tak ada error. Okey, so katakan ni 60 hari lah. Ni 60 hari. Contoh 60 hari. Atau tengah-tengah, sorry sini sini 60 hari. Ada juga yang tak ada error, lambat. Tetapi kalau ada error, confirm confirm lambat. Kalau ada error, memang confirm lambat. Okey, jadi dah boleh confirmkan lah. Yang ada error mesti akan lambat, jadi cuba buat improvement supaya jangan ada error. Tapi ada juga case yang tak ada error. Alright, jadi kena buat sikit lagi study lagi sikit, kita gunakan plot yang lain pula. Okey, yang ni go by location, contoh-contoh Okey, by location. Kita buat line sekejap. Okey, 60 hari dekat sini. Okey, yang location 3, location 1 so far okey. Location 2 ni ada sikit, location 4 ni pun ada sikit. Okey, jadi boleh buat kajian lah betul ke location ni. Okey, jadi pasal benda ni masih lagi tak confirm. Okey, location masih tak confirm tapi error tadi memang confirm lah. Okey, jadi kita buat kajian yang seterusnya. Ini semua dalam analisis lah Okey, yang ni dia pakai ANOVA. Okey, kelebihan ANOVA ni kita boleh identify contohnya location. Okey, so there is dalam Six Sigma, kalau yang mana belajar Sigma ataupun yang berminat Sigma, nanti mungkin bolehlah pergi pada program. Kita nak pergi key value. Pasal yang sebelum ni tadi, sebelum ni kita tak confirm kan location. Pasal yang 2, 4, jadi dekat sini code Six Sigma kita nak P value. Okay, must be less than 0.05. Okay, so yang ni besar. Jadi kita buat conclusion, there is no significant difference in location. Jadi kita tak perlu fokuskan kepada location lah dalam kita punya problem solving tadi. Right? Jadi P value dia memang besar ni. Jadi kalau kita tengokkan daripada box plot kita yang sebelum ni, okay, memang kita susah nak confirm ya ke location, ya ke location. Buat ANOVA terus kata location bukan penyebab utama. Bukan isu lah sebenarnya. Pasal tak ada perbezaan pun lokasi 2, lokasi 4, tak ada perbezaan dekat situ. Okey, kemudian kita tengok dekat sini adalah payment method. Ada TT, EDI, elektronik. Ini transfer lah, ini pakai transfer. Tapi tengok je transfer ni macam mana Cik Izam? Bagus tak yang transfer ni?
Yang transfer nampak efektif bagus. Okay. Siapa yang transfer? Okey, semua Within. bawah daripada 60 hari. Berapa? Tapi cek ni, yang pakai cek ni tu problem ni. TT pun not so bad, tapi kita boleh confirmkan balik dengan menggunakan teknik ANOVA ataupun p-value kalau kita nak. Okay, so dari situ dia akan bagi tahu result dia sebenarnya. P-value sampai tak dapat nak tunjuk ni pasal 0.000. Kosong. Okay. Jadi memang confirm lah. Okay, Method. jadi memang confirm payment method. Jadi kita nak galakkan customer jangan pakai cek. Tapi ada juga customer nak pakai cek lagi ni. Mesin teller pun kat bank rasa pun dah kurang dah untuk cek ni sekarang. Mesin cek pun tak ada lagi tak. Saya pun dah rasa dah tak sign cek. Dah tak sign cek. Okey, jadi daripada sini root cause tadi kalau saya go start balik lah okey, kita boleh confirm lah dua, iaitu yang pertama adalah error, yang kedua adalah payment method. Okey, money amount invoice ni boleh juga buat kajian juga kalau ni, tapi masa kita ringkas saya boleh showkan jugalah dia punya result. Okey, so ni payment method. Yang ni adalah amount amount, jadi contohnya saya gunakan scatter diagram. Kalau kita nak tengok kat sini 60 hari 60 hari. 64 hari. Okey, jadi 57. Okey, 64. 60 hari. Atas okey Jun. Alright. Okey. Tapi tangan gigil-gigil ni bengkok-bengkok lah. Alignment. Okey, 40,000 tak ada masalah. Tetapi yang ni ada berterabur sikit. 30,000 pun ada, 20,000 pun ada. Kan antara 20 hingga 30,000. Ni ada out, ni ada out, ni ada out. Jadi mungkin kena gunakan data analisis yang lain yang lebih sesuai. Kalau kita boleh gunakan ANOVA pun boleh kalau nak. Okey, tapi kalau kita tengok balik, sebenarnya yang berterabur ni kita buat correlation, yang ada error ni rupanya penyebab yang nampak macam tinggi ni. Okey. Jadi kita boleh jugalah boleh pecahkan lagi. Tengok. Correlation. Correlation yang check ni adalah penyebab dia. Jadi amount sebenarnya tak jadi masalah. Jadi amount sebenarnya tak jadi masalah. Jadi kalau kita pergi kepada root cause analysis ni, kita rule out lah. Okey, pangkal tu. Kita pangkal. Customer location ya kita. Customer pangkal. Ya. Okay. Amount invoice. Amount. Okey, tak ada masalah. Tak ada masalah juga. Error invoice dan payment method. Right. Jadi kita boleh pergi kepada langkah yang seterusnya untuk kita nak improve lah. Kalau DMIC adalah improve, kita tengok step trade pula apa. Kalau trade ni adalah deploy. Okay, kalau AD kita panggil dia corrective action. Jadi ada tu. Okey dah. Sebentar ada satu soalan daripada Tony Jembat. Ni peserta kita ni, Tony Tony Jembat. Tentang kedudukan fishbone diagram tadi. So mana yang lebih sesuai? Adakah dia terletak di analyze ataupun di measure? Okey. Kedudukan fishbone diagram. Okey, cantik. Soalan yang bagus. Dia adalah tools and teknik. Kita panggil fishbone ni teknik pun boleh, tools pun boleh. Pasal dia ada step dan dia adalah alat juga. Okey, jadi kalau kita tengok yang ni dia duduk di analyze. Yang ni dia duduk di analyze. Okey. Dan kalau yang ni, kalau yang awal-awal ni yang tak ada bulat-bulat ni lagi, dia sebenarnya duduk dalam define. Okey, kenapa dia duduk dalam define? Contohnya, kita dah define, ni adalah punca-punca dia. Soalan dia, sebelum nak pergi kepada step kalau DMIC ni nak pergi kepada measure, kita nak study error in invoice ni. Kita ada data ke tak ada data? Money amount invoice yang kita nak buat macam graph-graph tadi lah, ada data ke tak ada data? Jadi kalau kita dah ada data, dalam case ni contohnya dia kata dah ada data dah. 3 months period, January to March, ada 60 sampel. Okey, data dah ada. Jadi boleh terus pergi kepada
Pasal data dah ada kat sini kan. Ni data ni. Boleh terus pergi pada analyze. Jadi fishbone ada di dua tempat lah. Satu di define untuk potential cost. Satu lagi di analyze. Untuk nak confirmkan which one is the main cause ataupun which one is the root cause of the problem. Alright. Okay. Terima kasih pada yang tanya soalan. Okay, seterusnya. Okay, dekat sini of course error lah. So kenapa error? Jadi dalam teknik lean ataupun dalam teknik yang biasanya digunakan adalah Pokayoke. So Pokayoke. Jadi bila Pokayoke ni nak elakkan error. Dan kita perlu kaji lah. Tadi ada lebih kurang dalam 8 case. Dalam 8 case error. Jadi error ni error apa? Error amount ke? Error company name ke? Jadi kita buat tengok situ, rupanya selalunya adalah amount. Amount ni biasanya customer akan argue lah. Saya dapat barang 40 unit, harga 20,000 contohnya. Tapi kamu invoice saya 30,000, takkan dia nak bayar kan? So bila dia tak nak bayar, jadi kita kena re-invoice balik. Jadi kita buat error proofing guys. Right? Okay, kemudian payment method. Kita nak galakkan customer pakai online. Okay, kita nak galakkan dia pakai online ataupun pakai TT. Okay, jadi dia orang nak kena discuss lah. Okay, apakah promotion dia macam dulu Asia dia nak recommend orang pakai dia ada kad apa big ticketing dia ada kad big apa okay, big pay dia kata kalau bayar pakai big pay dapat diskaun contohnya lah okay, jadi siapa yang bayar pakai online kita ada bagi rebate dan sebagainya. Okay, jadi ini antara idea-idea yang boleh dibuat. Okay, so bila dah dilaksanakan kita buat verification, evaluate. Okay, sama ada masih lagi ada yang lebih 60 hari. Okay, kalau benchmark mau evaluate, kalau dalam AD kita buat validation ataupun correction. Okay, itu example yang pertama. Okay, sebelum kita pergi pada example yang kedua, yang ni sikit sebanyak tentang lean. So ada apa-apa soalan daripada peserta? Setakat ni tak ada lagi. Nampak dah jelas ni tentang kedudukan fishbone, so application kat mana. So Jemba pun, Mr. Tony Jemba pun dia thumbs up. Okay, dia faham lah akhirat. Okay, kita continue tak? Alright, terima kasih. Okay, kita to be fair, tadi contoh yang berkaitan dengan Six Sigma, variation lah, plus and minus. Tadi Cik Zali kan yang dia tanya yang mana beza lean. Ya, mana beza lean. Lean dengan Six Sigma tadi. Okay, jadi yang ni kita bagi contoh lean pula. Kita bagi contoh lean. Okay, di mana problem statement, biasa lean ni kita berkaitan dengan masa lah. Masa. Total time from the moment of production complete delivery 2 hari. Okay, jadi kadang-kadang urgent order, okay, kena deliver 1 hari. Jadi bila ada urgent ni, company ni dia agak kelang kabut sikit lah. Okay, untuk nak buat preparation, especially untuk shipping. Alright, jadi production dah siap. Tapi cuma bagian shipping ni dia slow sikit. Selalunya orang operation ni kita salahkan orang production kan. Kerja-kerja ni orang shipping ni. Cik Izam ni kerja warehouse ni tu. Dia okay kan. Okay. Planning dia ni. Okay, right. Jadi kita goal statement, kita nak shipping, nak sediakan barang dalam masa 1 hari. Jadi kalau lori tu kata transporter datang pukul 4 petang, dah boleh ship dah. Tak payah tunggu yang esok. Okay, so successful completion, kita dapat kurangkan juga warehouse, dapat additional sales dan sebagainya. Alright, define dah, project charter dah ada dah. Jadi macam simple sikit lah daripada Six Sigma tadi kan. Project charter dah ada, dah agree. Jadi measure. Measure terus measure current state, keadaan sekarang. Okay, so keadaan sekarang,
Okay, kita measure, tengok kat sini ada satu cara lah yang kita gunakan, kita panggil dia sebagai cross functional map atau nama famous dia swimming lane. Swimming lane planning. Okay, yang ni perenang lah ni, QA technician, perenang pertama, perenang kedua, perenang ketiga. Okay, jadi apa dia buat ialah QA technician akan prepare sampel ni pukul 8 pagi. Dia buat lab test pukul 12 tengah hari baru siap, key in result pukul 3. Dan lab test dah siap, baru visual inspector boleh buat pukul 1 petang lepas break lah ni, lepas rehat. Warehouse packing, dia dapat aja result visual inspection, dia pun buat packing. Dia update stok, habislah satu hari. Lori tadi datang pukul 4, pukul 5, tak sempat nak hantar hari pertama. Jadi kena pergi hari kedua. Hari kedua pula pukul 8 pagi sales officer baru isukan DI. Okay, kemudian store supervisor bila dapat delivery instruction, store supervisor barulah pick up load, update finish good stock balik. Kemudian sales officer bila dah pick up, dia dah pass balik dia punya finish good ni, dah bagi tahu, baru dah nak prepare DO. DO siap dalam pukul 1 lebih dengan gate pass untuk security lepaskan lori untuk masuk lah. Okay, kemudian manager pula balik lunch baru approve DO, gate pass, pukul 2, pukul 3 baru sampai. Okay, bila dah approve baru boleh prepare shipment naik atas lori. QA Club okay lah, dah prepare dia punya COC, test certificate, COC. Okay, test dah approve semua. Okay, barulah boleh naik atas lori, baru boleh shipment. Jadi dia ambil masa 2 hari. Okay, jadi buat analisis sikit. Ni tadi measure. Kat sekarang ni lebih kurang 2 hari. Okay, jadi di sini ada pula teknik dipanggil macam flowchart jugalah, nampak macam spaghetti ni. Spaghetti. Ada spaghetti diagram. Okay, jadi tak kisahlah nak gunakan teknik mana, janji nampak keadaan sekarang tu macam mana. Alright. Nah, okay, ada 2 soalan ni. Okay, satu dari saya sendiri. Tengok pada functional map tadi tu. Okay. Approach dia sama kalau dalam safety tu, accident investigation, nampaknya lebih sama dengan similar dengan step. Kalau safety kita panggil step, sequence, time, event and plotting. Sequence, time and event. Sama dengan safety. Safety lebih kurang. Okay, ada satu soalan daripada Cik Rashid Omar, Cik Abdul Rashid bin Omar. Ada soalan beliau, selain daripada functional map dengan spaghetti, adakah semasa kita analyse kat sini, masa measure ni, tools-tool lain yang sesuai yang boleh digunakan pakai? Okay, sebenarnya kalau Lean ni tools yang paling utama, kita panggil dia secara makro lah. Secara makro, tool yang utama kita akan gunakan value stream map. Itu secara makro, value stream mapping. Okay, saya pun ada buat buku value stream mapping untuk sektor awam. Ini value stream map. Adalah value stream map. Itu secara makro, di mana tapi dalam buku saya ini juga saya ada cerita tentang teknik yang mikro. Teknik yang mikro ni, okay, contohnya boleh gunakan proses analysis. Proses analysis di mana setiap proses tu kita measure dia punya time, step dia. Kita boleh juga gunakan spaghetti diagram. Ini especially bila masalah dia lebih kepada distance. Orang kejap pergi store, naik atas, turun bawah balik, pergi, jadi jalan dia banyak. Flow. Buat flow, buat layout, buat flow, perjalanan dia, boleh kira. Tengok, 4 km lah rupanya. Dapat satu shipment. Okay, so boleh buat spaghetti diagram. Kemudian ada lagi lah teknik-teknik yang kita boleh gunakan secara mikro lah, secara mikro untuk kita nak kenal pasti kita punya masalah dia. Pasal dia punya key dia utama adalah nak tolong kita analyse. Nak kita analyse. Contohnya dalam value stream map, saya sambung juga daripada soalan tadi, boleh pergi ke slide yang ni. Di mana dalam value stream map
example of process flow adalah waiting. Flow lah, kita panggil process flow, waiting. Okey, jadi bila kita menunggu, menunggu ni, tengok dekat sini, kita boleh tengok sebelum dia orang nak siap packing ni, dia orang terpaksa tunggu ni semua, test ni semua dah dulu baru boleh packing. Okey, jadi kena identify lah punca dia. Kenapa nak kena tunggu baru kita pack? Tak boleh ke kita pack dulu? Okey, bila approve terus chop je lah dekat part tersebut. Kalau tak approve tu terpaksa lah dia buka balik. Tetapi pada saya boleh kita pack. Jadi boleh kalau teknik trade ni yang bagusnya boleh buat benchmark. Tengok orang lain buat macam mana. Orang lain ada menunggu tak? Orang lain tak ada menunggu. Jadi kenapa kita kena menunggu? Okey, jadi pack. Kalau pass, chop. Kalau fail, terpaksalah kita pergi pada batch yang lain. Ada tak duplication of work? Kalau dalam lean ni biasanya kita akan pergi pada 7 kind of waste lah. 7 kind of waste ni biasanya saya akan gunakan teknik worm pit, lubang cacing. Pernah dengar Syizam? Lubang cacing. Lubang cacing WORMPIT. Okey, ini waste lah, ini pembaziran dia. So pembaziran yang pertama, adalah waiting. Okay, so waiting, kemudian O tu adalah overproduction. Kemudian R tu rework. Okay, M tu motion. P ni sebenarnya dia over processing, lebih proses. I inventory. Okay, dan T ni adalah transport. Okay, dia beza motion. Motion ni orang, untuk pergerakan orang lah. Transport ni barang. Yang ni parts lah, pergerakan parts. Motion of part. Yang ni motion of people lah. Okay, jadi dalam projek lean ni kita akan tanya balik, kenapa kita menunggu? Kenapa kita buat lebih daripada yang diperlukan? Takut tak cukup ke apa? Kenapa kita perlu rework? Kenapa kita perlu banyak berjalan? Memang saja nak exercisekan tu. Nampak sibuk. Busy. Macam biasa je. Okay, inventory dan transportation. Jadi identify cost dia. Daripada cost tadi, kemudian kita boleh identify apakah dia punya action lah. Jadi contoh saya ambil kat sini. Waiting, visual inspection will not start before lab test have complete. Store supervisor has to wait test certificate before he can prepare shipment. Okay, jadi dekat sini kita nanti cuba identify lah, boleh tak kita eliminate benda ni. Duplication, packer record product name, lot number, quantity, send information to store. Store supervisor key in same information into the finished good inventory system. So kalau boleh ada barcode, scanner terus masuk. jalan. Sekali jalan. Okay, non-value added activity, unnecessary movement, sending information, pergi atas, pergi office, pergi pos. Ini macam zaman 90-an doktor. 90-an, awal 90 lo kerja kan. Biar nampak biji satu kilang pusing kan. Tapi ada lagi kilang situ Syizam, masih ada lagi. Jangan kata tak ada. Ada. Okay, jadi inilah peluang-peluang penambahbaikan lah operasi yang diperlukan. Pasal dia kata nak beli scanner tu mahal. Alright, jadi identify, reduce waiting, lab test, visualization to be performed concurrently. So buat sekali je terus. Okay, one piece flow pun boleh juga. Store supervisor print test certificate from computerized workflow system. So bila dah approve, dia boleh print je lah terus. Ini contoh lah, contoh idea brainstorming daripada team. So bila nak implement boleh try implement ni. Reduce non-value added activity application, packer key in into finished good ataupun tadi saya kata pakai scanner. Okay, reduce document movement, install IS system. Okay, kat sana mungkin shipping clerk apa semua boleh terus prepare kan documentation awal-awal dah. Empower QA technique to decide loss item based on specification.
Okay, jadi final step kita boleh swimming lane tadi ataupun cross functional tadi, kita tengok-tengok bila QA technician, video inspector buat kerja lebih kurang sekali, packer dah boleh pack siap-siap. Okay, so bila pass QA test result, dia print, tampal dekat pack. Okay, so tampal dekat pack, dah boleh prepare shipment, DO, DI ni semua dah siap awal-awal, shipment in one day. Okay, jadi itu adalah nampak macam simple, tapi masih ada lagi company yang kita nampak yang menjalankan proses yang lebih kurang macam ni lagi lah. Okay, jadi itulah section kita yang kedua tadi, contoh-contoh lah approach. Jadi terpulang nak gunakan trade, nak gunakan XD, nak gunakan DMAC. Jadi Cik Isam, kita tinggal ada sikit lagi sesi. Pendek je pun sesi ni, A3 report, iaitu reporting. Pasal ni dah dijanji tadi. Janji Okey, ada satu soalan daripada Cik Nurliana Husna. Okey, soalan tentang masa improvement solution tadi. Perlu tak disertakan dengan decision matrix? Okey, yang ni dalam tools Six Sigma ni biasanya akan ada buat risk assessment. Okey, ada yang buat prioritization. Prioritization, decision matrix tu. Jadi benda-benda ni kita panggil dia part of inside the approach lah. Kalau organisasi kata, okay, you buat, you kena buat, jadi dia orang kena buat lah, because daripada sini ada banyak option ni. Few option. So which option that give the highest benefit? Okay, jadi decision making have to be made lah dekat situ. So better buat that prioritization. Dan juga kena buat risk assessment juga untuk nak mengurangkan impact. Macam last week saya audit company, saya bagi finding sikit pasal change. Bila dia buat change ni, dia tak buat risk assessment. Perubahan, dia ubah line, untuk nak melajukan, nak tukarkan QC kepada production. Saya kata boleh buat, tapi dalam sistem saya biasa audit ITF lah untuk otomotif, memang diwajibkan apa-apa change perlu dibuat risk assessment. Emosi okey lah. Alright. Okay, jadi kita masuk kepada reporting. Okay, reporting ni ada macam-macam teknik. Dan untuk operational excellence, saya galakkan gunakan teknik yang simple. Report dia tak melewe-lewe, kalau baca pun boleh tertidur. Jadi kita nakkan report yang simple. Report yang simple supaya straight to the point lah. Before, after, sebelum macam mana, selepas macam mana. Lepas tu bila selepas tu jadi baik, nak tahu jugalah macam mana proses dia orang buat. Okay, kemudian last kali ni, yang ni pun saya tak cerita panjang pasal MPC sendiri dah memang banyak buat assessment untuk projek. Nak bagi hadiah lah. Nak bagi gold ke, nak bagi silver, nak bagi bronze award ke dan sebagainya. Yang ni biasanya kita akan buat sikit assessment, nak bagi markah lah dekat setiap projek. Jadi operational excellence selalunya kita galakkan setiap projek ni kita bagi sikit markah. Jadi markah yang terbaik kita bagi sikit reward and recognition. Right? Untuk ni kita mungkin ambil masa pun tinggal lebih kurang 10 minit saja lagi. Jadi saya just go through dengan ringkas saja. Right, jadi untuk report kita recommend simple A3 report. Yang ni memang ada buku pun. Ada satu buku yang ditulis untuk macam mana nak buat A3 report. Tetapi dalam Toyota practice, dia sebenarnya bukan sahaja untuk operational excellence project, tetapi untuk present proposal pun pakai A3 juga. Untuk nak buat presentation pun pakai A3 juga. Pasal apa? Reason A3 ni dia ada satulah. First, dia simple dan senang dicetak. Printer pun tak mahal kalau A3. Kemudian bila A3 ni besar, senang dibaca dan senang ditampal. Dan untuk dikongsi lah maklumat projek ni sebelum selepas. Right. Jadi A3 memang
direkomend oleh Toyota dalam problem analysis dan Toyota practice ni, dia akan pecahkan kepada A3 ni 6 section. Okay. Jadi A3 ni kalau kita pecahkan dua, yang ni A4 dia ada dua A4 lah. Okay, ni A4 pertama, ni A4 kedua. Okay. Jadi biasanya yang first 3 ni akan diletakkan dalam A4 yang pertama. Okay, so dia 1, 2, 3. Okay, so yang ni action plan, graphic emphasize, dan juga biasanya ada lagi lah. Dia ada pergi kepada future project, dia talk future recommendation ke apa. Okay, so dia ada kat sini. Jadi yang ni biasanya dia akan letak dekat sini lah. Okay, 4, 5, 6. Itu teknik A3 lah biasanya. Okay, tapi kalau nak present A3 ni nak tampal cantik, tetapi nak present dekat slide mungkin nampak jadi lagi kecil. Kita boleh juga buat 6 slide. Contohnya. Ini contoh background karena ini dia buat, kalau ada banyak nak cerita boleh juga. Ada 4 item kat sini. 1, background, current condition, target goal, analysis. 4, kemudian kat sini propose countermeasure, dia punya action plan dan juga dia punya follow up dan result. Last kali result lah biasanya. So, result. So 4 darab 4. So ada 8 information. Mungkin 8 slide. Itu maksimum lah. Biasanya saya kata maksimum 8 slide lah kalau nak buat. Okay. Jadi example yang ni ada satu projek lah yang baru saya lama juga, 2016 punya projek dalam company ni. Background cerita dia, report dia adalah no clear forklift lane. Di situ lah problem dia. Forklift. Visual forklift, alright. Okay, dia lalu kat reaktor, dia lalu kat dilution, semua tempat dia lalu kita. Celah-celah semua dia pergi ni. Celah-celah semua dia pergi nak ambil barang. Tapi dah memang dia punya drum ada dekat sebelah celah-celah mesin. Okey. Nak ambil juga. Okay, create safety hazard. Kemudian dekat sini forklift movement pun panjang, jauh. Panjang. Okay, dan juga ada potential packing area. Okay, jadi yang ni slide 1. Tetapi dalam A3, dalam A4 yang pertama lah. Dalam kotak pertama. So kotak kedua, ceritalah dia punya current state dia. Ataupun measure lah, ni kita cerita measure. Okay, so dekat sini ni saya kata ni, forklift pergi celah sana, pergi angkat, ambil drum kosong, bawa drum semua. Okay, reason dia, kalau root cause dia adalah dia punya pump lah. Ni adalah pump nombor 4. Okay, kalau kita tengok ni adalah pump, dia ada pump 1, ni pump 3. Okay, kemudian ada pump 4, ada pump 5. Okay, jadi setiap pump ni dia akan ambil drum kosong, letak kat sini, dia akan pump untuk isikan ke dalam drum lah. Okay, so yang ni pula sama juga, dia akan ada letak drum kosong. Jadi forklift kena ambil lah, ni drum kosong. Ini drum kosong akan dibawa pergi ke sini, akan bawa pergi sini, bawa pergi sini, bawa pergi sini. Dah siap nanti ambil, dah siap pula hantar pergi sini. Jadi dia pusing lah kosong-kosong ni. Okay, jadi ni contoh lah, contoh kita buat spaghetti diagram. Instead of kita buat cross functional tadi, masa isu dia distance. Isu dia masalah dia adalah jarak. Jadi gunakan spaghetti. Jadi saya propose masa tu dekat dia orang, kenapa pump, contohnya pump ni duduk dekat sangat dengan mesin, tak boleh ke duduk ke kawasan sini. Kita alihkan pump ni, buat sikit pipe contohnya lah. Okey, jadi saya kata susunkan elok-elok pasal drum kosong dekat sini. Ya. Okay, drum kosong kat sini, forklift tak payah hantar, buat saja roller ke apa. Drum ni terus pergi sini, pump masuk, okey, hantar keluar. Mungkin forklift dekat kawasan ni je lah. Jadi tak payahlah forklift pergi masuk kat kawasan reaktor, masuk kat tank ni semua. Tawak kelilang tu. Dia pergi tawak kelilang. Okey, jadi proper layout sini cuma ada investment sedikit lah. Ada investment sedikit, iaitu nak alihkan pump ni, yang dekat sini ni nak alihkan ke sini. Dan pump yang kat sini tadi nak alihkan ke sini lah. Okey, jadi top management panggil kontraktor. Okay, dia buat analisis dulu lah. Saya kata boleh dapat penjimatan ni, penjimatan. Before, sebelum ni perjalanan
Untuk PAM 3 ni jalan 8,400 kaki. Ni untuk dia punya nak angkat 8 drum per trip ni lah. 8 drum ni, okay. So based on perjalanan dia, okay, 8,000 kaki. Ini untuk sekali angkat belum kira lagi banyak angkat lagi. Okay, 8,000 kaki. Oh, sekali angkat okay. Jadi dia buat analisis untuk nak dapatkan approval cost lah ni lah. Panggil kontraktor kata kena 15k lah nak alih ni pipe ni. Okay, pipe PAM 1, PAM 2, PAM 3 lah dekat sini. PAM 3. Okay, pemasangan pipe baru apa semua. Okay, jadi adalah persen charge apa semua. Kemudian cerita sikit penjimatan. Dengan apa tadi, dengan 15,000 punya investment, penjimatan banyak ni for lift maintenance dan yang paling penting sekali adalah safety dan juga environment. Dekat kawasan tersebut. Okay, jadi result. Kemudian ada follow up lah future project empty drum ni macam mana nak buat, nak kurangkan stok dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok kat sini lebih kurang 8 slide lah. Jadi masukkan kat dalam A3 tadi. Kemudian tampal, ni satu projek. Kalau ada projek yang kedua, projek ketiga, jadi simple lah. Teknik A3 ni adalah antara teknik yang agak mudah untuk kita buat laporan. Okay, jadi kalau kita tengok balik, ada before, ini semua cerita-cerita sebelum. Okay. Sebelum, ini ada propose lah, selepas lah. Okay, dan juga dia punya result. Okay, dan akhir sekali, Syed Izam. Ada soalan lagi? Okey. Setakat tak ada. Saya nampak dia jelas dari situ contoh tu, dia clear contoh yang bagi tu. Jadi harap-harap mereka boleh ni yang peserta-peserta boleh try untuk apply. Ya. Okey, dan akhir sekali secara ringkas dalam masa 2 minit ni. Okey, yang ni adalah saya ambil sendiri daripada MPC untuk ICC punya judging lah, ICC punya judging. Okey, di mana ada kriteria untuk markah, 1,000 markah. Okey, sebenarnya yang saya nak bagi tahu, katakan company baru start lah nak buat operational excellence. Okey, jadi kita mungkin letakkan markah yang tinggi ni lebih kepada 1, 2, 3 dulu. Jadi tak sebesar ini kalau 1, 2, 3 ni kalau kita kira balik skor dia 450 je. Kalau kita tengok 450, yes, sudah 450, 50, 200, 2, 3, 4, betul, 450 doktor. 50 okey, jadi 450. Tapi kalau company baru nak buat projek, mungkin kita naikkan dia kepada 600. Tinggikan sikit project selection ni jadikan 200. Ini jadikan 350 supaya dia orang fokus minat fokus itu. Untuk tanam minat. Okey, tapi lama-lama kita nak tengok juga dari segi dia orang punya creative and innovative solution. Dia buat benchmarking macam mana kan. Jadi yang ni nanti kurangkan balik, tinggikan balik yang ni. Okey. Kemudian motivation. Okey, jadi untuk maksudnya achievement ni kemudian lah. Okey, jadi maksudnya keadaan. Betul, Cik? Betul. Okey, betul. Cuma pengkat yang tadi kalau yang macam doktor cakap kan, untuk baru tu pasal kita nak dia orang build up bank of idea lepas tu baru dia boleh nak culture tu, nak create culture, nak establish bank of idea tu. Betul, bank betul. Idea bank. Jadi start daripada sini dulu. Start daripada atas dulu kan. Okey, nanti kan kita sibuk kat creative solution, sibuk kat achievement result. Jadi orang-orang dah pening dah. Okey, ini contoh yang bagus juga daripada MPC yang boleh company gunakan untuk permulaan. Okey, sub kriteria pun tak perlu banyak-banyak dulu. Ini kalau sub kriteria MPC ada sampai 23. Mungkin mudah je. Introduction ada 2 kriteria, ada 1 kriteria, project selection 2 kriteria, 2 kriteria, 2 kriteria. 2 kriteria ni maksud dia macam introduction. Contoh pasukan lebih daripada 2 orang dan juga dia punya persembahan tentang pasukan. So ada 2 lah. Project selection, teknik dia punya. Jadi banyak sangat. Jadi bila banyak pun orang pening juga. Okay, jadi mungkin project selection memilih projek
dengan yang baik. Satu. Satu cukup lah. Orang baru apa? Tengah-tengah baru nak baru faham kan. kan. Ya. Okay. Alright, jadi ini adalah untuk nak bagi recognition lah dan juga reward kepada pasukan-pasukan yang menjalankan projek-projek Operation Excellence. Dan saya rasa dah terlebih 2 jam ni Cik Zam. Ya. Jadi macam mana, ada nak diteruskan lagi ke ataupun kita boleh ada je kita sesi ada setakat tak soalan nampaknya. Dah clear. Cuma satu soalan je tentang webinar ni. Next session ada sambungan lagi ke doktor? Webinar 4, 5 any plan? Okay, so far MBC bagi 4 saja yang bercuba. Okay, right. 4 saja ya. Okay. Introduction. Okay, right. Okay, tetapi tak perlu risau. Okay, untuk program yang kita buat ni, yang webinar ni, slide-slide dia semua, okay, so boleh dapatkan lah di website saya. Saya ada sharekan slide di EFR Cert, di company saya lah, efrcert.teachable.com. Okay, so dekat situ kita ada kongsikan juga video. Selain daripada YouTube YouTube video je, tak ada slide tau. Jadi kalau dapatkan slide PDF semua ada di sana. Okay, cuma perlu sign up je lah, perlu sign up secara percuma, tak perlu bayar apa-apa pun. Kadang bila sign up berbayar ni orang risau kan. Jadi setiap satu ni memang ada lah slide, ada juga video-video rakaman lah untuk setiap satu ni. Yang webinar 3 ni, okay, so yang ni lah rakaman ni kita akan masukkan. Kena tunggu esok lah kot, insyaAllah. Staff kami masukkan esok. Okay, dan kalau program-program seterusnya kena tunggu MPC lah punya announcement. Pasal ni bajet MPC. Kita harap MPC ada bagi bajet. Okay, kerana webinar ni ada dia punya restriction sikit lah. Kita nak bagi contoh-contoh yang banyak lagi, group discussion tak dapat dalam webinar. Jadi mungkin insyaAllah kita akan buat sesi training secara virtual. MPC plan lah nak buat secara virtual, tapi date-nya masih belum boleh commit lagi kerana ada restructuring besar-besaran di MPC. MPC. Dia ada restructuring besar-besaran, jadi person in charge pun ada bertukar sedikit. Okay, jadi kemungkinan lah kita akan announce kepada peserta semua untuk program seterusnya. Jadi program seterusnya ni biasanya dia akan pergi balik kepada summary yang kita ada ni, cuma kita pergi dengan company. Okay, itu kita boleh buat perbincangan, soalan, instead of macam yang ni one way tapi two way yang cepat. Two way cepat ni bagi soalan, tapi tak dapat nak two way yang lama lah, macam bincang. Lama, yes. Nak buat betul. Alright, ini kesinambungan dia. Okay, jadi saya rasa sebelum saya serahkan balik kepada Cik Zam, okay, saya nak ucapkanlah terima kasih kepada semua yang sudi mendaftar, sudi mendengar daripada awal hingga akhir, especially yang dengar daripada webinar pengenalan hingga ke webinar 3 ni. Dan mana-mana yang tertinggal ataupun yang termiss kerana kerja dan sebagainya, insyaAllah di YouTube dan juga di EFR Teachable ni boleh dapatkan dia punya slide dan sebagainya. Okay, dan kalau ada juga kekurangan dan juga penyampaian yang tidak menepati sasaran tuan-tuan dan puan-puan, saya minta maaf lah bagi pihak saya, dan juga bagi pihak MPC lah kalau ada kelemahan. Okay, jadi saya wish all the best pada semua. Semoga kita boleh berjumpa lagi di masa akan datang. Jadi saya serahkan semula kepada moderator kita yang handsome ni, Cik Noor Izam. Selamat. Okey, terima kasih Dr. Adli Fudin Ramli. Alhamdulillah selesai sudah kita punya webinar daripada siri yang pertama, free webinar 1, 2 dan 3. Dan secara very quick review lah. Saya dapati lebih kurang ada, untuk hari ni kita ada 68 peserta. Daripada 68 ni dapat identify lebih kurang nama yang sama daripada saya sebagai daripada moderator yang kedua tadi. Ada 38 adalah
orang yang sama, peserta yang sama. Jadi mereka ni berminat, itu yang timbul soalan webinar akan datang. So macam ni beritahu tadi, semuanya bergantung pada MPC sebagai main coordinator. Akhir kata, saya sebagai moderator mohon ampun dan maaf jika terdapat sebarang kesilapan, ya, pasal kita tak perfect. So sentiasa akan improve untuk excellent. Selaras dengan tajuk kita lah, operational excellent. So kita pun akan sama-sama juga continue untuk improve. Terima kasih kepada MPC, Ketua Pengarah, tim MPC dan juga para peserta. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.